Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Nurliana Zulkifli dalam Best 5.10 edisi 5 petang. Baiklah, kita saksikan laporan yang menjadi tumpuan pada jam ini. Perbadanan Prima Malaysia Prima hari ini membuka permohonan untuk 7,116 unit rumah bagi 7 projek kediaman perumahan rakyat Satu Malaysia Prima di Kuala Lumpur, Perak, Kedah, Melaka dan Johor. Ketua Pegawai Eksekutif Prima Datuk Abdul Muttalib Alias berkata, 7 projek berkenaan ialah Alam Damai Kuala Lumpur, Bandar Meru Raya Perak, Sungai Petani 1 Kedah, Kuala Ketil Kedah, Bandar Layang Kasar Johor, Tebrau Johor dan Melaka Tengah 1. Permohonan boleh dibuat melalui laman web Prima di www.prima.my sebelum tarikh tutup permohonan pada 28 Februari ini. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPART dengan kerjasama beberapa agensi berkaitan akan memulakan siasatan terperinci berhubung kemalangan melibatkan bas persiaran di Lebuh Raya Utara Selatan Plus semalam. Suruhanjaya itu juga akan meneliti segala dokumen berkaitan pengurusan pemandu dan penyelenggaraan bas persiaran tersebut. SPART bersama Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memulakan siasatan terperinci berkaitan kemalangan itu. PDRM memperuntukkan sebanyak 1.5 juta ringgit bagi membantu anggota serta kaki tangannya yang terjejas banjir yang melanda beberapa negeri baru-baru ini. Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun berkata, peruntukan berbentuk wang tunai itu akan disalurkan kepada 1,575 anggota serta kaki tangan awam PDRM dalam tempoh terdekat. Sumbangan berbentuk wang tunai iaitu antara 500 sehingga 1,500 kepada semua anggota yang terlibat banjir iaitu di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Perak dan pengagihan selewat-lewatnya pada minggu depan. Pelan Induk Pelancongan Kuala Lumpur akan memastikan ibu negara menjadi destinasi pelancongan yang menawarkan pengalaman istimewa dan mempesonakan. Ia memberi tumpuan kepada pembangunan tambah nilai kepada aset pelancongan yang sedia ada serta menyediakan lebih banyak aktiviti pelancongan yang baru. Unit pelancongan di BKL dalam satu kenyataan menyebut, pelan itu akan berfungsi untuk memastikan pembangunan industri pelancongan Kuala Lumpur dapat menguruskan permintaan perkhidmatan pelancongan yang akan terus meningkat. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Mahathir yakin dengan cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa di Sungai Petani yang bakal membantu meningkatkan pelaburan di negeri itu. Kulim High Tech Park KHTP di Kulim bakal menjadi penerima utama pelaburan tersebut berikutan cadangan lapangan terbang itu hanya 30 minit perjalanan melalui Lebuh Raya Baharu. Walaupun terletak di Sungai Petani, lapangan terbang itu masih dikenali sebagai Lapangan Terbang Kulim. Baiklah, sekian dulu untuk waktu ini. Ikuti Nasional 5 seketika nanti bersama dengan Kamal Firmansyah. Untuk itu, Assalamualaikum. Baik, inilah Nasional 5, fokus utama 16 Januari. Malaysia tidak benarkan provokasi agama atas nama kebebasan bersuara. Malaysia bersedia bawa kes Sirul ke Australia. 100,000 penduduk Terengganu hadapi masalah bekalan air bersih sejak Rabu. Baik, juga langsung seketika nanti bersama Emran Azmi Rosli di Sabah. Tidak ketinggalan laporan lintas langsung dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Juga seketika nanti bersama Anas Matno di Johor. Semuanya selepas ini.
Baik saudara, Malaysia tidak akan membenarkan provokasi agama atau sebarang perbuatan mengancam atau menghina mana-mana agama dilakukan walaupun atas nama kebebasan bersuara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan bahawa setiap kebebasan ada hadnya. Justru pihak berkuasa akan terus mengambil tindakan ke atas mereka yang cuba melakukan apa juga perbuatan yang boleh menimbulkan konflik keagamaan. Tegas Perdana Menteri lagi, sikap hormat menghormati antara satu sama lain merupakan prinsip asas yang perlu sentiasa diamalkan bagi menjamin keharmonian negara secara berterusan. Mesej Datuk Seri Najib itu disiarkan menerusi radio tempatan hari ini. Perdana Menteri seterusnya mengulangi pendirian Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengganas di beberapa lokasi di dunia seperti di Paris dan Sydney baru-baru ini. Dalam konteks kes Charlie Hebdo, Malaysia katanya sama sekali menegah serangan ke atas mereka, namun pada masa sama tidak bermakna Malaysia menerima kegiatan provokasi terhadap agama lain. Datuk Seri Najib dalam pada itu berkata bagi mempertahankan negara daripada ancaman kumpulan seperti negara Islam IS, pihak berkuasa sudah memulakan operasi mengesan dan menahan mereka yang terlibat dengan kumpulan berkenaan. Beliau menarik perhatian bahawa kertas putih bagi menangani ancaman IS dibentangkan di Parlimen pada November tahun lepas dan rang undang-undang anti keganasan baharu akan dibentangkan pada Mac ini. Malaysia mungkin membawa kes Korporal Sirul Azhar Umar ke Mahkamah Australia sekiranya negara itu enggan mengekstradisi bekas anggota unit tindakan khas itu ke Malaysia untuk menjalani hukuman gantung sampai mati. Ketika ini hanya mahkamah mempunyai kuasa untuk memutus dan mengeluarkan arahan sama ada Sirul Azhar akan dihantar pulang atau sebaliknya. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata perkara itu akan dibincangkan secara terperinci oleh Ketua Polis Negara dan Peguam Negara sebelum mengambil tindakan seterusnya. Kerajaan melalui Polis Diraja Malaysia ketika ini masih berusaha berbincang dengan pihak berkuasa Australia untuk mengekstradisi Sirul. Selasa lalu, tertuduh pertama Chief Inspector Azila Hadri, 38 tahun dan tertuduh kedua Korporal Sirul Azhar, 43 tahun dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Persekutuan kerana membunuh model sambilan rakyat Mongolia Altantuya Sharibu 9 tahun lepas. Bagaimanapun, Sirul Azhar tidak hadir ke mahkamah bagi mendengar keputusan kes itu kerana dipercayai berada di Australia. Susulan itu, Mahkamah Persekutuan mengeluarkan waran tangkap terhadapnya. Akhbar hari ini pula memetik laporan akhbar Sydney Morning Herald bahawa kerajaan Australia tidak akan memenuhi permohonan Malaysia untuk mendapatkan perintah ekstradisi kerana ia melibatkan hukuman mati dan Australia merupakan antara negara yang tidak memperuntukkan hukuman mati dalam undang-undangnya. Penubuhan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Negara yang memfokuskan kepada aspek pengurusan bencana mampu menjadi satu pendekatan komprehensif dan berkesan dalam pengurusan bencana pada masa depan. Dengan pelbagai bencana alam yang berlaku mutakhir ini, bidang berkenaan semakin penting dan sangat diperlukan negara ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan penubuhan Pusat Kecemerlangan berkenaan selepas Majlis Perutusan Tahun Baru 2015 Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan turut mengumumkan pemberian dana penyelidikan khas dalam bidang pengurusan bencana dan mitigasi banjir berjumlah 20 juta ringgit. Ia boleh dipohon Institut Pengajian Tinggi IPT melalui Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang LRGS dan Skim Geran Penyelidikan Fundamental FRGS. Dan ini termasuklah aspek pengurusan alam sekitar, persiapan menghadapi bencana, program kesedaran masyarakat, penyelarasan bantuan, komunikasi dan juga pembinaan semula kawasan-kawasan yang terjejas akibat bencana ini. Jika kita dapat menguruskan bencana dengan lebih baik, saya percaya kita akan dapat menyelamatkan banyak nyawa selain pada mengelakkan kerugian berbilion-bilion ringgit akibat kerosakan infrastruktur dan kemusnahan harta benda ini.
Pusat kecemerlangan ini diharap dapat melahirkan hasil kajian yang dapat menyumbang kepada pemantapan pengurusan bencana di negara ini. Serentak pengumuman penubuhan Pusat Kecemerlangan Pendidikan itu, tanggungjawab besar bakal digalas terutama warga pendidik dan akademik. Beberapa kumpulan penyelidik telah pun memulakan aktiviti mereka sejak daripada minggu lalu lagi, dan kita berharap dengan adanya aktiviti ini pihak Kementerian Pendidikan akan menyiapkan laporan kepada kerajaan Malaysia tentang apakah yang diperlukan dalam rancangan Malaysia ke-11 dari segi strategi perancangan dan kemudahan yang diperlukan. Warga Kementerian Pendidikan turut menyambut baik perutusan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan memberi komitmen untuk terus membangunkan modal insan melalui kepimpinan yang tinggi. Ketua Setiausaha Kementerian Tan Sri Dr. Madinah Mohamad berkata, tanggungjawab itu akan digalas sebaik mungkin untuk menentukan hala tuju lebih cemerlang dalam sistem pendidikan negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin terus mengumumkan penubuhan Malaysian Inclusivity Development and Advancement Institute MINDA di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. MINDA akan menjalankan kajian khusus menangani isu ketidaksamaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, dan institut itu akan memberi penekanan berkaitan pembangunan dan kemajuan ekonomi yang bersifat inklusif serta mengecilkan jurang pendapatan rakyat. Dan saya percaya bahawa pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju tanpa menyemai nilai-nilai kemanusiaan, kesaksamaan dan keadilan sosial dalam masyarakat kita. Dan dalam konteks ini, jurang pendapatan yang masih wujud di negara kita ini perlu ditangani dengan lebih berkesan untuk memastikan Malaysia terus kekal stabil dan harmoni. Tan Sri Muhyiddin berharap institut pendidikan di negara ini memainkan peranan penting memastikan pertumbuhan ekonomi negara disertai dengan pembahagian kekayaan yang adil dan saksama. Turut hadir pada Majlis Perutusan Tahun Baharu 2015 KPM itu ialah Menteri Pendidikan II Datuk Seri Idris Jussow, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mary Yap Kencing dan P. Kamalanan, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tan Sri Dr. Madinah Mohamad serta Ketua Setiausaha II Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang. Hampir 100,000 penduduk daerah Marang dan Kuala Terengganu Utara menghadapi masalah bekalan air bersih sejak Rabu lalu. Ini kerana penapis loji air Kepung 2 di Kampung Kepung, Kuala Terengganu rosak akibat sisa kekotoran air sungai selepas banjir. Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman yang mengesahkan perkara itu berkata, Syarikat Air Terengganu Sdn Berhad 1 sedang bertungkus lumus menyelesaikan masalah tersebut. Pengguna Kuala Terengganu Utara termasuk Bukit Wan, Tepuh, Gong Badak, Wakaf Tengah dan Batu Rakit serta 22 kampung di Marang termasuk Kampung Ru Rendang, Seberang Marang, Kelulut, Mercang dan Wakaf Tapai diminta bersabar. Selain lori tangki 1, Suruhanjaya Pengurusan Air Negara SPAN telah diminta menghantar bekalan ke rumah penduduk. Jadi sekarang ini memang timbul masalah dan kita telah mengambil tindakan dengan mantau bekalan air melalui lori tangki dan sebagainya, dan kita cuba solve lah, dan mungkin untuk sementara penyelesaian dia tu mungkin kita akan gunakan konsep fast track juga, tapi mungkin airnya tak akan sejenis air yang kita biasa, tapi walaupun mana pun kita nak minta supaya kesihatan cek dulu dari kualiti air itu. Penduduk kawasan bandar Kuala Terengganu bagaimanapun tidak terjejas kerana kawasan itu mendapat bekalan air daripada loji penapisan air Bukit Losong. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif 1 Insinyur Atamin Sulong menjelaskan, sistem penapisan loji air Kepung 2 perlukan sedikit masa untuk dibaik pulih. Gangguan bekalan air kita jangkakan kalau keadaan material yang kita pasir, batu, alat-alat penapisan ini dapat kita bawa segera ke Terengganu. Kalau tidak ada gangguan untuk bekalan, kalau dalam keadaan yang normal, kita boleh selesaikan masalah ini dalam tempoh 2 bulan. Ekoran kejadian itu, 1, membuka bilik gerakan untuk kemudahan penduduk yang terjejas bekalan.
Pengguna boleh mendapatkan maklumat dengan menghubungi talian 09-620-1001, 09-620-1179 atau 1300-882-111. Penduduk terjejas banjir di tapak perkhemahan Bandar Utama Gua Musang kini tidak lagi bimbang dengan keselamatan persekitaran mereka apabila sebuah pondok polis kini ditempatkan di kawasan berkenaan. Dengan adanya pondok polis di situ, anggota polis yang bertugas 24 jam akan melakukan kawalan dan rondaan secara berkala demi memastikan keselamatan penduduk. Tinjauan dilakukan skuad Alpha RTM di kawasan tapak perkhemahan yang menempatkan penduduk terjejas banjir mendapati keselamatan di situ amat terjamin. Sebuah pondok polis pasang siap dihantar ke kawasan terbabit sejak semalam dan anggota polis serta Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM bertugas untuk mengawal keselamatan di situ. Penduduk pula lega dengan langkah diambil Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang itu dan mereka juga berpuas hati dengan bantuan penempatan sementara yang disediakan di tapak perkhemahan terbabit. Biasalah sebab tak panas mana sama macam duduk di rumah. Selesa lah. Pada tak ada tempat langsung tu. Ada ni pun syukurlah. Kira syukurlah. Okey, yang kemudahan-kemudahan lain macam mana? Kalau makan ni semua dia sedia, okey. Jadi tak susah lah. Puas hati tak? Puas hatilah dengan layan ni tu. Baru 4 hari lah. 4 hari lah. Tapi duduk sini okey lah. Mana makan ke apa boleh cukup dekat mandi ke apa. Tak ada apa lah. Mana sama-sama apa ambil berlaku lah. Duduk tak ada berapa lah. Syukur lah jugalah. Berapa orang yang disediakan? Saya ingat saya puas hati dah lah. Duduk tempat ni. Dengar disedia oleh KJN ke apa kata gini. Berasa puas hatilah saya tempat ni. Pelbagai kemudahan disediakan di tapak perkhemahan tersebut, antaranya bekalan air bersih, tandas, tempat mandi serta ruang pemeriksaan kesihatan. IPD Gua Musang turut memberi jaminan keselamatan di tapak perkhemahan itu akan diutamakan. Di peringkat akhir ni, kalau tengok fasilitis yang ada ni, dewan makan dah siap, tempat solat dah siap dan telah diberi pun tandas dan sewage system semua dah awal lagi. Tapi cuma yang terkini ni, saya baru saja sedang letak pondok polis di belakang saya ni, ya, di mana kawalan keselamatan ni akan kita bertanggungjawablah untuk membentukkan kawasan ni selamat sebab ini perkhemahan. Jadi barang-barang mangsa-mangsa banjir ni masih berada di luar kemah. Jadi ini juga kita akan tumpukan sikit di kawasan ni. Untuk rekod setakat ini, sejumlah 96 penduduk terjejas banjir yang kehilangan rumah akibat bencana banjir menghuni tapak perkhemahan ini. Izham Hadisidik, Skuad Alpha, RTM. Bergadai nyawa merentasi Sungai Negeri setiap hari. Itu yang ditempuh penduduk Pulau Setelu Gua Musang merentasi arus deras menggunakan perahu kecil. Ekoran jambatan yang menghubungkan laluan utama Gua Musang Tanah Merah runtuh 3 minggu lalu. Kesukaran penduduk dikongsi wartawan Skuad Alpha RTM Izam Hadisidik. Merentasi Sungai Negeri yang berarus deras dengan perahu kecil terpaksa dilalui penduduk Pulau Setelu di Gua Musang. Walaupun menyedari ia amat berisiko, lebih-lebih lagi ada penumpang yang tidak menggunakan jaket keselamatan. Mereka tiada pilihan berikutan jambatan yang merentasi sungai terbabit runtuh semasa banjir dahsyat 3 minggu lalu. Disebabkan jambatan yang merentasi Sungai Negeri ini telah roboh akibat arus deras banjir pada 18 Disember yang lalu, penduduk di kawasan Pulau Setelu ni terpaksa menggunakan bot ataupun perahu milik penduduk tempatan untuk menyeberang sungai ini, sama ada nak ke seberang kampung Pulau Setelu di kedua arah, terutamanya bagi mereka pelajar-pelajar yang bersekolah. Walaupun terpaksa menggunakan perahu, kaki tangan awam terutamanya guru tetap tabah melalui ujian pasca banjir ini. Hari-hari saya terpaksa melalui demi tugas lah. Jadi saya tengok kekurangan lah ni untuk jaket keselamatan. Saya sendiri saya ada lah sebab saya ni pernah ke laut apa. Jadi tak ada masalah. Bagi guru-guru yang tak biasa,
dia macam satu fobia. Ada guru anak buah saya lah. Sampai nak terkencing masuk ni. Oh ya. Takut yang perempuan. Jadi macam kalau boleh lah. Segerakanlah sama ada, kalau tidak jambatan yang itu pun yang sementara. Terasa susah nak lalui kehidupan ni. Okay. Sebab saya pun macam sebab daripada saya lahir sini semuanya senang tak. So jadi tiba-tiba susah macam ni. Terasalah mengalir air mata. Kadang-kadang tu turun dekat sungai bawah ni pun rasa nak pergi Gua Musang tu rasa susah. Merasai kehidupan penduduk di sini dapat dilihat bukan sahaja orang ramai menaiki perahu, malah barang-barang keperluan serta motosikal juga dibawa menggunakan perahu kecil ini. Mereka terus tabah walaupun berdepan risiko tinggi. Nyawa mereka ibarat telur di hujung tanduk. Bimbang dengan kejadian tidak diingini, skuad Alpha RTM menyerahkan 30 unit jaket keselamatan kepada pengusaha bot untuk digunakan oleh penumpang semasa menyeberangi Sungai Negeri. Izham Hadi Sidik, skuad Alpha RTM. Mahu menyemarakkan semangat permuafakatan dan bantu-membantu. Itu misi rombongan Menteri Besar Terengganu, Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman bersama 200 sukarelawan Transformasi Terengganu Baharu TTB ke Sekolah Kebangsaan Serambi di Pekan Pahang yang terjejas akibat banjir. Menurut Datuk Ahmad Razi, selain untuk melihat sendiri kawasan terjejas banjir di Pekan, para sukarelawan dapat menyemai semangat tolong-menolong dan kerjasama. Dan kebetulan sebelum ini Terengganu yang banyak pengalaman sebenarnya dalam menghadapi banjir ini, kerana tahun lepas Terengganu paling teruk menghadapi banjir, dan pengalaman-pengalaman ini sebenarnya banyak sebenarnya mengajar tentang apatah tentang pemuafakatan, solidariti dan sebagainya. Jadi kerana itulah maka Kerajaan Negeri Terengganu mengambil keputusan untuk kita nak menyemarakkan lagi tentang perlunya keakraban, kerjasama, saling bantu-membantu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyerahkan bantuan barangan keperluan bernilai RM30,000 kepada 140 orang penduduk terjejas banjir dari Kampung Rumbia dan Kampung Rumput Pekan. Selain itu, Datuk Ahmad Razi terus menyerahkan RM100,000 kepada UMNO Pekan dan RM10,000 kepada Adun Bebar, Muhammad Fakhruddin, Muhammad Arif bagi menampung keperluan penduduk yang terlibat banjir. Sumbangan warga polis Diraja Malaysia PDRM dari seluruh negara bernilai RM1.5 juta akan diagih selewat-lewatnya minggu depan kepada warga PDRM yang terjejas akibat banjir di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Perak. Setiap daripada mereka akan menerima sumbangan wang tunai antara RM500 sehingga RM1,500. Menurut Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun, daripada jumlah itu, lebih RM900,000 adalah hasil kutipan potongan gaji melibatkan lebih 115,000 anggota PDRM seluruh negara. Potongan itu dibuat berdasarkan pecahan mengikut pangkat anggota. Manakala RM500,000 lagi adalah sumbangan tabung kebajikan polis. Bantuan ini akan melibatkan 1,575 pegawai pangkat rendah dan juga pegawai awam PDRM di seluruh negeri-negeri yang terlibat, iaitu di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Perak. Datuk Seri Muhammad Fuzi ditemui media pada majlis penyampaian sumbangan pakaian persekolahan kepada warga PDRM kontingen Kelantan di Kota Baru. Hadir sama Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim. Sumbangan itu merupakan bantuan awal bagi meringankan bebanan 788 anggota PDRM yang terjejas. Mengulas mengenai kerugian sebanyak RM15.3 juta yang dialami PDRM Kelantan akibat bencana banjir baru-baru ini, Datuk Seri Muhammad Fuzi memberi jaminan gantian dan juga baik pulih kerosakan akan dibuat secepat mungkin. Di Kerteh, Terengganu, Datuk Seri Muhammad Fuzi berkata RM15.3 juta diluluskan Kerajaan Persekutuan untuk membaiki balai dan pondok polis yang rosak akibat banjir di beberapa negeri bulan lepas. Bukit Aman ketika ini sedang menilai jumlah sebenar kerosakan tersebut bagi memastikan peruntukan dapat disalurkan dengan segera. Menurut Datuk Seri Muhammad Fuzi,
50% balai yang ditenggelami air telah beroperasi semula. 10% lagi kebanyakannya di Kelantan masih tidak dapat beroperasi kerana rosak teruk. Penggantian beberapa aset penting seperti peralatan komputer dan kenderaan akan dipercepat. Balai polis rosak, memang ada rosak di Kelantan. Banyak peralatan-peralatan kita seperti kenderaan, peralatan komputer, peralatan pejabat, meja-meja, bilik-bilik pejabat, memang ada kerosakan yang serius. Dan sejumlah 15.3 juta telah pun diluluskan untuk diperbaiki dengan kadar segera bagi memastikan balai polis, balai-balai di tiap-tiap daerah ni dapat berfungsi seperti mana biasa. Datuk Seri Muhammad Fuzi ditemui media selepas menyampaikan bantuan persekolahan kepada 97 anak anggota polis yang terjejas banjir Disember lalu di Kerteh, Terengganu. PDRM turut membaik pulih rumah anggota dan pegawai yang rosak dan dalam kejadian banjir itu secara gotong royong. Selepas hampir 2 minggu pasca banjir, Jabatan Imigresen Kelantan mengadakan operasi memberkas pendatang tanpa izin parti. Operasi membawa kepada penahanan seramai 60 parti dalam serbuan berasingan di Gua Musang malam tadi. Kesemua yang ditahan terdiri daripada warga negara Indonesia, Myanmar dan Bangladesh yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Penolong Pengarah Imigresen Kelantan, Malik Zaliman Deraman berkata, serbuan antara pukul 2 hingga 4 pagi itu melibatkan 56 pegawai dan anggota. Serbuan pertama di rumah kongsi projek bandar utama Gua Musang berjaya menahan 42 orang parti, manakala serbuan kedua di tapak projek pembinaan 3 lot kedai bandar Gua Musang berjaya menahan 18 orang. Mereka ni akan ditahan di depo imigresen Tanah Merah untuk siasatan. Majikannya kita akan hubungi secepat mungkin untuk membantu siasatan. Kesemua warga asing yang ditahan akan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 6 dalam kurungan 1C kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan sah. Sementara itu, di Negeri Sembilan, sebanyak 5,556 premis perniagaan diperiksa dalam op pasca banjir oleh Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepungunan di seluruh negeri. Operasi yang bermula sejak 7 Januari lalu itu tertumpu kepada pemeriksaan premis bagi menentukan barang kawalan mencukupi di pasaran, khususnya di Kuala Pilah. Menurut Ketua Penguatkuasanya Saiful Bahri Abdul Kadir, walaupun daerah Kuala Pilah hanya mengalami banjir kilat baru-baru ini, pemeriksaan tetap dilakukan bagi memastikan barang terkawal tidak dinaikkan sewenang-wenangnya. 5,556 pemeriksaan di semua daerah di Negeri Sembilan. Ini adalah bagi bertujuan memastikan agar ops pasca banjir ini berjalan seperti biasa. Maksudnya tak ada gangguan bekalan, semuanya mencukupi, dan komplain daripada rakyat pun setakat ini saya rasa kita tak terima yang terlampau kritikal lah. Maksudnya memang tak ada bekalan ataupun terputus terus bekalan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, sepanjang tempoh hari di Kuala Pilah yang kita tahu ada sedikit mengalami masalah banjir, dan Alhamdulillah KPDKK telah berjaya menangani masalah kekurangan bekalan. Memang kita dapat sokongan ataupun kita dapat mengatasi masalah ini totally 100%. Op pasca banjir ini melibatkan 3 orang pegawai Majlis Daerah Kuala Pilah serta 38 orang penguatkuasa. Sementara itu, pemeriksaan yang dijalankan di Pasar Awam Kuala Pilah pula mendapati 3 kes terlibat dalam Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 serta 2 kes terlibat dalam Akta Kawalan Harga 1946. Saudara, tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari negeri-negeri. Dan untuk laporan penuh, kita mulakan dengan laporan dari Sabah. Dengan itu, bersama dengan Emran Azmi Rosli. Silakan. Terima kasih Kamal di Angkasa Puri.
Perbicaraan 30 individu dalam kes pencerobohan di Lahad Datu pada awal tahun 2013. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini diberitahu pada 10 April 2013 pihak polis berjaya menangkap Pablo Ali di Kampung Muanat 1 Beluran, iaitu salah seorang tertuduh dalam perbicaraan tersebut. Saksi ke-61 Kopral Muhammad Ikhwan Bennett Abdullah dari unit MP VIP di Beluran memberitahu beliau berjaya menemui Pablo di rumahnya dengan alasan hendak membeli kambing. Ini kerana sebelum ini iaitu pada 2010 beliau pernah membeli kambing daripada suspek. Kopral Muhammad Ikhwan juga memberitahu suspek tidak mengetahui bahawa beliau adalah seorang anggota polis sebelum beliau memperkenalkan dirinya untuk menahan Pablo. Suspek cuba untuk melarikan diri namun berjaya ditangkap dengan bantuan rakan sepasukannya, Konstabel Muhammad Khairil Hussein sebelum digari. Sejurus mendapat isyarat daripada Kopral Muhammad Ikhwan, Pegawai Siasatan Jenayah IPD Beluran, Inspektor Muhammad Azwad Abdul Wahab tiba di lokasi tersebut bersama Inspektor Jeffrey dan Inspektor Sudirman dengan pasukan masing-masing dan bertindak membuat serbuan di rumah suspek. Menjawab soalan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar, Kopral Muhammad Ikhwan berkata penggeledahan terhadap rumah suspek dibuat Inspektor Muhammad Azwan dan Inspektor Jeffrey dengan pasukan mereka, sementara Inspektor Sudirman dan pasukannya membuat kawalan dan kepungan di sekeliling rumah. Katanya selepas penggeledahan rumah suspek dibuat, beliau melihat Inspektor Azwad membawa sebuah kotak dan dimasukkan ke dalam kereta bersama suspek. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Stephen Chung. Pelaksanaan gerak kerja pantas dan berpasukan banyak membantu memudahkan usaha kerajaan menangani sebarang kejadian bencana di negeri ini. Penyelarasan peranan dan tanggungjawab oleh semua agensi kerajaan negeri dan persekutuan juga memudahkan Jabatan Kebajikan menyalurkan bantuan perlu khususnya kepada penduduk terjejas banjir. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Datuk Jainab Ahmad Aid berkata, kerjasama itu telah membuktikan amalan strategi Lautan Biru Kebangsaan dilaksanakan dengan berkesan. Beliau berucap dalam majlis penyampaian bantuan makanan dan kelengkapan persekolahan kepada lebih 300 keluarga yang terjejas akibat banjir di Kudat. Penyelarasan yang sistematik dalam usaha menyelamat, operasi pemindahan, penyediaan makanan dan perlindungan serta keselamatan banyak membantu memudahkan sebarang operasi bencana. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang berkata, kecanggihan teknologi masa kini juga telah banyak membantu para petugas dan pemimpin masyarakat. Beliau juga berterima kasih kepada penduduk di daerah Kudat kerana tidak terikut-ikut dengan penyebaran maklumat menerusi media sosial yang belum diketahui kebenarannya. Daerah Kudat yang dilanda banjir kilat untuk kali kedua tahun ini merupakan antara 5 daerah di Sabah yang turut dilanda banjir kilat. Sementara itu, banjir kilat yang melanda Kudat pada Rabu lalu turut mengakibatkan sebuah rumah di Kampung Pengaraban dekat Pekan Kudat roboh akibat limpahan air banjir. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menceritakan detik-detik cemas kejadian berkenaan, penghuni rumah tersebut Madinah memberitahu beliau tidak menyangka kawasan rumahnya telah menjadi parit aliran air di kawasan yang padat dengan penduduk itu akibat hujan lebat. Bagaimanapun beliau bersama 2 cucunya bersyukur kerana sempat menyelamatkan diri dan hanya mampu melihat rumahnya roboh. Masa tu cucu saya ada 2 orang, tapi saya panggil anak saya kan, saya bilang lebih baik kau bawa budak ini lari sebelum rumah ini jatuh. Bila sejak anak saya lari kan dari rumah, dari luar kan rumah itu pun terus terjatuh. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Jainab Ahmad Aid ketika meninjau tempat kejadian turut menghulurkan sumbangan peribadi. Turut sama Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Teo Chee Kang dan Pegawai Daerah Kudat Sabdin Ibrahim. Yang penting bahawa semua orang yang tinggal di kawasan itu masing-masing kita menjaga keselamatan rumah masing-masing dan jiran tetangga itu barangkali tahu sudah ada masalah, membantu di antara kita. Dalam lawatan berasingan, Datuk Jainab turut menyampaikan bantuan makanan kepada lebih 70 keluarga terjejas banjir di Kampung Andap Bangau dan menyertai gotong royong membersihkan dewan di kampung berkenaan yang turut ditenggelami air.
Sementara itu, pusat pemindahan banjir di Dewan Kusilat Pitas kini ditutup selepas 10 keluarga dibenarkan kembali ke rumah masing-masing pagi tadi. Menurut Pegawai Daerah Pitas Bubudan Oti Majualu, paras air sungai Katabasan juga mencatat penurunan pada paras 4.62 meter berbanding paras waspada 5.3 meter. Dua lagi pusat pemindahan banjir iaitu SK Rukom yang menempatkan 121 orang daripada 34 keluarga dan Dewan Sinukam menempatkan 5 keluarga yang dibuka. Baik saudara, sekian bahan berita dari Sabah. Kita ke Kuching, Sarawak bersama dengan Damia. Silakan. Terima kasih Imran di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud disifatkan sebagai seorang cendekiawan dan pemimpin hebat di era pembaharuan atau era Renaissance berdasarkan sumbangan beliau membawa perubahan ke negeri ini sehingga mampu mencapai tahap pembangunan moden seperti yang dikecapi sekarang. Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adnan Satem berkata, ini kerana Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib merupakan seorang pemimpin yang berwawasan tinggi yang mampu menggabungkan aspek kebudayaan, kesenian dan keagamaan dengan aspek keintelektualan dalam membawa perubahan ke arah kemajuan di bawah pucuk kepimpinan beliau sebagai Ketua Menteri selama 33 tahun. But this one is the most definitive, the most comprehensive, the true reflection on the life of this great man. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran buku biografi Tun Pehin Sri Abdul Taib bertajuk Taib the Visionary di Kuching. Ketua Menteri juga berkata jasa Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib amat signifikan kerana beliau juga telah memberi kepercayaan serta memberi motivasi kepada anak-anak tempatan termasuk beliau sendiri dalam memimpin Sarawak ketika negeri ini masih diterajui oleh pegawai atasan British yang bertugas dalam perkhidmatan awam. Sementara itu, Ketua Menteri berkata jika sejarah Sarawak ditulis, satu bab khas perlu diwujudkan untuk menceritakan era Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud ketika memimpin Sarawak sehingga mampu membawa pembangunan dan kemajuan di negeri ini dalam segala aspek. Since then, he has been our inspiration and of course our leader for the last 50 years or so. I have always said to my generation, he is a beacon on a hill. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adnan juga berkata penulisan tentang sejarah kepimpinan era Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib untuk tatapan generasi akan datang juga akan menjadi satu penghormatan kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang bersifat jujur serta ikhlas dalam membangunkan negeri ini. Buku setebal 631 muka surat yang ditulis oleh wartawan veteran Siva Kumarji mengisahkan perjalanan politik Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib selama 33 tahun sebagai Ketua Menteri Sarawak selain memaparkan kisah-kisah pribadi beliau yang tidak pernah dilaporkan sebelum ini. Buku yang berharga RM99.90 tersebut akan mula dijual di kedai-kedai buku utama di Sarawak bermula Isnin depan sebelum dipasarkan di Semenanjung Malaysia dan pasaran antarabangsa. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN semalam telah meluluskan naik taraf Biro Wanita Sarawak kepada Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Hajah Fatimah Abdullah berkata sudah tiba masanya Biro Wanita dinaik taraf kepada sebuah jabatan bagi melaksanakan inisiatif dan program kerajaan secara lebih berkesan lagi memandangkan peranan wanita di negeri ini semakin hari semakin penting, kompleks dan pencabar. Katanya secara prinsipnya cadangan menaik taraf Biro Wanita kepada jabatan yang baharu telah dipersetujui oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adnan Satem September tahun lalu sempena sambutan Hari Wanita peringkat negeri di Pusat Konvensyen Borneo di Kuching. Namun ia secara rasminya diluluskan semalam. Dengan penaik tarafan tersebut, jumlah pejawatan juga akan ditambah kepada 37 orang daripada 11 kaki tangan ketika ini. Dan yang diluluskan jawatannya adalah dari sekarang ini yang hanya mempunyai 11 orang kepada 37 orang.
Jadi grade pengarahnya juga akan berubah. Kalau dulunya grade pengarah ialah N48, sekarang bila ia dinaik taraf kepada jabatan, jadi grade-nya dinaik kepada N54. Begitu juga dengan iaitu dari segi staff profesionalnya juga bertambah. Datuk Hajah Fatimah berkata demikian kepada media pada majlis kesyukuran naik taraf Biro Wanita kepada Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di Wisma Wanita di Jalan Sultan Tengah di Kuching. Tambah beliau lagi, sebagai sebuah jabatan, JWKS memfokus kepada 4 perkara iaitu pengupayaan wanita dan keluarga, pembangunan wanita dan keluarga, menyediakan sokongan sosial dan advokasi serta menjadi sekretariat kepada Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak MWKS. Justru beliau berharap setelah menjadi sebuah jabatan, semua pihak dapat bekerjasama untuk merajakkan lagi pembangunan wanita dan keluarga di Sarawak. Menteri itu juga menyeru semua kaum wanita agar berdiri teguh menyokong kepimpinan Ketua Menteri kerana dasar-dasar kepimpinan seperti integriti, penekanan terhadap pendidikan dan menolak dasar ekstremis dari luar adalah dasar yang begitu dekat di hati kaum wanita. Pemberian bonus kepada kerajaan kepada penjawat awam serta pesara adalah sebagai tanda menghargai sumbangan serta dedikasi penjawat awam dalam menjayakan pelaksanaan program-program pembangunan di negara ini. Pemberian bonus yang diawalkan bagi tahun ini semalam ternyata dinanti-nantikan oleh kaki tangan awam serta pesara kerajaan, terutamanya mereka yang mempunyai anak-anak yang masih lagi bersekolah. Ini kerana ianya sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban keuangan ibu bapa untuk membeli beberapa jenis keperluan sekolah yang lain serta yuran sekolah. Rasa sangat bertuah, berterima kasihlah kepada pihak kerajaan kerana memberi bonus kepada penjawat awam. Dengan adanya bonus ni, kita boleh menampung perbelanjaan dengan kekangan keuangan sekarang, di mana bagi anak-anak yang bersekolah untuk menambahlah kita punya perbelanjaan harian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Selain untuk keperluan sekolah, pemberian bonus juga turut dikongsikan bersama dengan ibu bapa agar sama-sama merasai pemberian bonus tersebut. Yang pasti ia adalah tanda kasih sayang anak kepada orang tua mereka. Gagal laban at least bisa kena nampung belanja anak sekolah. Serta mereka bermimit lah kena belanja ngagai orang tua lah. Painai ku. Jadi aku mereka terima kasih ngagai kerjaan. Laban cukup gagal lah kami terima beriam tu. Dihargailah. Kira dihargailah. Terima kasih kepada kerajaan sebab perhatian kepada bukan saja orang awam tapi pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan. Sama ada penerima bonus ini dari kategori kumpulan sokongan atau profesional, yang penting setiap penerima diharapkan dapat menggunakan wang tersebut dengan bijak untuk perbelanjaan yang berfaedah. Tuju perintah ke mereka kita bonus tahu kena sedaya mengingat ke pengawal kita ke jadi bekerja bak jabatan kerjaan nyalai patut moga kita mereka besar terima kasih ya. Lalu kenya moga tajapan perintah mereka kita bonusnya UKRT kita yang tadi tahu tak ngena ya sebarang hati penekati kita tang patut dikena kita ngau nitiah ke pematut ya. Adalah diharapkan dengan pemberian bonus ini ia dapat menyuntik semangat kepada setiap penyawat awam untuk terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab dengan lebih komited. Manakala golongan pesara kerajaan pula diharapkan sentiasa menyokong pelaksanaan dasar serta program pembangunan negara. Ejen jualan serta pemain industri insurans perlu sentiasa meniba ilmu baru bagi memperbaiki dan melengkapkan diri mereka agar dapat terus kekal berdaya saing dalam kerjaya mereka. Menteri Kewangan II Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti, Datuk Seri Wong Sung Koh memberitahu ini berikutan langkah liberalisasi industri kewangan oleh Bank Negara yang akan mendedahkan industri insuran hayat tempatan berhadapan dengan cabaran persaingan global. Katanya ini berikutan perkembangan positif dalam jumlah tenaga kerja dalam industri tersebut yang kini mencecah lebih 18,000 orang dengan tambahan 85,000 ejen selain menyumbang 2.8% kepada kadar keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2013.
Dengan itu, beliau yakin selain KDNK, pemain industri insuran hayat tempatan juga turut dapat mencapai visi Bank Negara untuk menyediakan pelindungan insuran kepada 75% rakyat di negara ini menjelang 2020. Beliau memberitahu demikian pada majlis pembukaan rasmi Sidang Kemuncak Insuran Hayat dan Perancangan Kewangan Mandarin Kebangsaan (MANLIPS) kali ke-8 di Kuching. Lebih 1,000 delegasi dan pemain industri insuran di seluruh negara terlibat dalam sidang kemuncak tersebut. Seramai 7 penceramah antarabangsa masing-masing dari Taiwan, China dan Hong Kong selain Malaysia akan membentangkan kertas kerja pada sidang tersebut bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam kerjaya insurans. Baik saudara, dengan itu sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Anas di Johor. Terima kasih Damia di Sarawak. Fokus dari selatan tanah air hari ini membawa khabar gembira buat masyarakat tani, peladang dan peternak di negeri-negeri yang dilanda banjir. Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS menyediakan tabung 3.3 juta ringgit bagi membantu 224,000 petani, peladang dan peternak di 7 negeri terlibat banjir. Manakala tempoh bayaran pinjaman bagi petani, peladang dan peternak yang terjejas tidak akan dikenakan dalam setahun. 1.2 juta ringgit sudah disalur kepada petani dan peladang yang ditimpa bencana alam itu di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Kedah dan Perlis. Pengerusi NAFAS Datuk Seri Saipul Bahari Soeb berkata, ini termasuk 250 orang di Segamat Johor. Kebanyakan yang terjejas mengalami kemusnahan kebun, ladang getah dan kolam ikan. InsyaAllah NAFAS, peladang dan juga PPN akan melihatlah, akan beri apa-apa juga bantuan yang perlu untuk memastikan bahawa ahli-ahli pertubuhan peladang ini akan terus dapat membangunkan semula usaha-usaha mereka, sama ada dari ternakan ikan ataupun sawah padi ataupun kelapa sawit, getah dan sebagainya, untuk kita bantulah. Beliau berkata demikian kepada RTM mengenai perkara itu di Segamat Johor. Hasil tabung bantuan bencana banjir Lembaga Pertubuhan Peladang yang dilancar mencecah RM48,000. Datuk Seri Saipul Bahari yang juga pengerusi ahli jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Negeri Johor turut meminta bank yang memberi pinjaman kepada petani dan peternak, terutama Agrobank, untuk menangguhkan bayaran semula pinjaman mereka yang terjejas. Perkara itu tentunya disambut baik semua pihak dan berharap hanya mereka yang layak sahaja menerima bantuan itu. Kurangnya boleh meringankan beban kepada ibu bapa yang terlibat dengan banjir dan juga memberi semangat untuk pulih semula daripada keadaan banjir yang melanda daerah Segamat pada tahun ini. Pada itu kita nampak bahawa kita beri simpati dengan keadaan mereka lah. Jadi kita ambil berat keadaan dia. Kita tidak membiarkan keadaannya seperti itu. Tapi sekiranya kerajaan prihatin, pergi tengok, pergi siasat dulu betul tak betul. Kalau betul, baru boleh kasih. Kalau tak betul, janganlah kan. Elakkan daripada pembohongan. Cumanya kalau ada pembahagian, apa-apa juga sumbangan daripada kerajaan, yang paling penting adalah ketulusan dalam pemberian ini. Kerana tanpa ketulusan, kita tidak mahu berlaku apa yang pernah berlaku sebelum inilah. NAFAS menganggarkan jumlah kerugian yang dialami di kawasan pertanian dan peternakan di semua negeri yang terjejas banjir sejak pertengahan bulan lepas melebihi 100 juta ringgit. Selain sawah padi dan tanaman sawit, ladang-ladang ternak dan kolam-kolam ikan serta sangkar ikan sungai turut rosak, sama ada ditenggelami air maupun dihanyut arus deras. Sekian sumbangan berita dari Johor Bahru. Untuk berita seterusnya, kembali semula kepada Kamal di Angkasa Puri. Bertemu kembali. Ekoran kejatuhan harga komoditi getah, Kerajaan Negeri Kedah sentiasa prihatin terhadap kesannya terhadap golongan penoreh di negeri itu. Sejumlah 3,000 penoreh getah di Kedah menerima sumbangan khas kesan kejatuhan harga komoditi itu sejak November tahun lalu. Sumbangan berupa pakej barangan keperluan asas. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir, jika harga getah terus turun,
pihaknya akan berbincang dengan kerajaan persekutuan bagi mendapatkan kaedah terbaik untuk membantu penoreh getah yang paling ramai tertumpu di kawasan Kedah Selatan seperti Padang Terap, Sek, Baling dan Pendang. Masa ini one off, tapi dari semasa ke semasa kita akan timbangkan semula lah. Sambil-sambil itu kita masih lagi berhubung dengan kerajaan persekutuan untuk mencari apa cara yang dapat kita lakukan untuk meringankan beban kumpulan ini. Cadangan pertama kami dulu telah pun dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan, iaitu bantuan one off seperti BRIM. Datuk Seri Mukris menyampaikan sumbangan kepada kira-kira 400 penoreh getah bagi don air hitam di Kodiang Kedah. Ia membabitkan peruntukan hampir RM50,000. Terima kasih boleh makan kat bulan tu. Adalah 300 lebih tu. Cukup tak? Tak. Anak tu 3 orang. Boleh motor, memang duk motor. Pendapatan lah. Sikit. Dengan harga turun sekarang kan. Tak berapa nak, orang kata tak apa nak mewah-mewah lah macam dulu, agak cukup-cukup. Kerajaan telah mengagihkan bantuan one-off kepada kumpulan penoreh pertengahan tahun lepas. Bekas Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan kes rasuah. Perintah reman dikeluarkan Magistret Lukman Hakim Abu Bakar Siddiq di Mahkamah Magistret Putrajaya. Suspek berumur lingkungan 60 tahun bergelar Dato'. Reman dikeluarkan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009. SPRM diwakili penolong kanan penguasa Hanif Awaluddin dan penolong penguasa Norazilatul Akmar Said. Sementara suspek tidak diwakili peguam. Mahkamah Session Butterworth menetapkan 26 Februari depan bagi menyambung semula kes ceramah Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu berhubung isu komunis Bukit Kepong pada Ogos 2011. Hakim Mio Sulaiman Ahmad Tarmizi membuat keputusan itu setelah pihak pendakwa gagal mengemukakan saksi terakhir pakar sejarah Profesor Emeritus Tan Sri Koh Kai Kim untuk memberi keterangan. Muhammad Sabu, 60 tahun, didakwa memfitnah anggota polis dan keluarga mereka yang mempertahan diri dalam serangan komunis di Balai Polis Bukit Kepong, Muar pada 23 Februari 1950 dengan membuat tomahan yang boleh merosakkan nama baik mereka. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu dalam ceramahnya di Pusat Asuhan Tadika Islam Pasti Al-Fahmi, Markas Tarbiyah PAS Padang Menora, Tasik Gelugur pada 21 Ogos 2011. Tertuduh juga menghadapi pertuduhan pilihan iaitu memfitnah 3 anggota polis iaitu Konstabel Jafar Hassan dan Yusuf Rono serta anggota keluarga mereka pada masa, tarikh dan tempat yang sama. Mat Sabu didakwa mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan berdepan hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Di Melaka, seorang pelajar perempuan sebuah institusi pengajian tinggi bersama rakan lelakinya dihadapkan ke Mahkamah Magistret Jasin atas pertuduhan membunuh seorang lelaki berusia 27 tahun antara 31 Disember 2014 hingga 1 Januari lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Nur Fatihah Sakira Muhammad Tahir dari Sengamat Johor dan Firdaus Abdul Karim dari Kandang Melaka. Masing-masing yang berusia 19 tahun hanya mengangguk faham selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Magistret Zaridah Abdul Jappar. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa mencapai niat bersama membunuh Muhammad Azad Suhani Hilaluddin, 27 tahun, di antara Jalan BMU 2 hingga ke kolam loji kumbahan Bandar Baru Melimau Utara, Melimau di antara jam 11.30 malam 31 Disember 2014 hingga jam 1 pagi 1 Januari 2015. Kedua-duanya dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 16 Februari ini bagi laporan bersiasat dan ujian DNA. 20,000 karton rokok bernilai kira-kira RM800,000 dirampas dalam beberapa siri serbuan di persimpangan Desaru, Kota Tinggi, Jalan Johor Bahru, Mersing
dan Kota Tinggi. Dalam serbuan itu, sebuah lori yang membawa barangan seludup turut dirampas. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, dua lelaki berusia 25 dan 32 tahun dipercayai ahli sindiket penyeludupan turut ditahan. Siasatan lanjut mendapati seorang daripada mereka mempunyai rekod jenayah. Mengikut akta polis, deemed to be on duty at all time. Dan yang dicekup ini akan disiasatlah sehingga ke akar umbi untuk menentukan sejauh mana siapa lagi rakan-rakan mereka yang terlibat di dalam aktiviti penyeludupan. Dalam kes berasingan, satu sindiket aktiviti perjudian mesin berkomputer juga berjaya ditumpaskan di Johor Bahru Selatan dan Batu Pahat Selasa lalu. 13 lelaki berumur antara 17 dan 42 tahun ditangkap dan ditahan reman. 19 komputer pelbagai jenis, 15 komputer riba, wang tunai dan beberapa peralatan kedai dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Penipuan dalam pelaburan emas semakin berleluasa dan orang ramai perlu mempunyai pengetahuan mengenai mana-mana skim pelaburan terutama berasaskan emas. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM memaklumkan pihaknya banyak menerima aduan daripada orang ramai berkaitan isu tersebut. Ketua aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan berkata, terdapat berpuluh-puluh syarikat pelaburan emas yang sudah disenarai hitamkan BNM daripada 182 keseluruhan syarikat atau perniagaan atas talian yang tidak sah. Modus operandinya menjanjikan pulangan lumayan sehingga boleh memperdaya orang ramai yang mahu mengaut untung segera. Pasal bukan semua yang ada dalam senarai itu senarai alert list ya. Kita boleh tengok itu, kita boleh tengok dekat Bank Negara punya website ada video. Cuma kita perlu mencari kaedah macam mana nak orang ramai tengok. Tapi malangnya juga ya, ini kepenggunaan ya, hasrat kita untuk meningkatkan tahap kesedaran kepenggunaan agar tinggi lagi. Pasal kadang-kadang dia tengok dalam list pun dia beli juga. Datuk Nazim bercakap pada sidang media berkenaan penipuan skim pelaburan emas di ibu negara. 3 jenis penipuan skim pelaburan emas sedang aktif pada masa sekarang di seluruh negara. Pertama, menjual emas kepada pelanggan dengan harga tinggi dari harga pasaran dan mendapat imbuhan secara bulanan. Kedua, membeli emas dari pelanggan secara ansuran dengan harga yang tinggi tetapi dibayar secara berperingkat. Dan ketiga, menjual emas secara ETA, Estimate Time Arrival, iaitu menjual emas kepada pelanggan dengan harga lebih rendah dari harga pasaran. PPIM kini sedang bekerjasama dengan BNM bagi memantau beberapa syarikat pelaburan. Penerbitan program yang kreatif, berinformasi dan menghiburkan dapat menarik ramai penonton tanpa melibatkan peruntukan tinggi. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim menegaskan langkah itu untuk memastikan RTM diakui sebagai sebuah stesen televisyen milik kerajaan yang mampu bersaing dalam dunia penyiaran masa kini. Dengan perkembangan dunia penyiaran kini yang menuju era digital, semua pihak dalam bidang penyiaran perlu memperlengkapkan diri dengan kepelbagaian pengetahuan. Dan program-program TV kita hendaklah membuatnya setaraf dengan program-program antarabangsa. Itu yang harapan saya apabila dilatih, diberi pendedahan pada tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dapat menghasilkan sesuatu yang bertaraf antarabangsa. Tambah Datuk Abu Bakar, RTM dijangka mewujudkan 7 saluran televisyen apabila ia dilaksanakan dengan pengkhususan tertentu. Datuk Abu Bakar terus menekankan betapa pentingnya kaki tangan RTM berubah terutama dari segi sikap dan cara kerja. Beliau berucap pada perhimpunan bulanan Jabatan Penyiaran di Angkasa Puri. Pada majlis ini, skuad Alpha RTM yang membuat liputan menyeluruh berkaitan banjir baru-baru ini diberi sijil penghargaan. Sekali lagi, fokus utama 16 Januari. Malaysia tidak benarkan provokasi agama atas nama kebebasan bersuara. Malaysia bersedia bawa kes Sirul ke Australia. 100,000 penduduk Terengganu hadapi masalah bekalan air bersih sejak Rabu.
Baik, setakat ini dahulu Nasional 5 menyusul selepas ini laporan ramalan cuaca bersama pegawainya dari Jabatan Meteorologi. Dengan itu, saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan terlebih dahulu dengan melihat amaran hujan lebat peringkat jingga yang masih lagi dikekalkan di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Kuching, Samarahan Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah. Yang mana amaran hujan lebat peringkat jingga di negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berterusan sehingga Sabtu ini, 17 Januari 2015. Berikutan tiupan angin kencang timur laut yang masih lagi berlaku di kawasan perairan Laut Cina Selatan, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran laut kategori ketiga bagi kawasan perairan Kondo, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Manakala amaran laut kategori kedua juga masih lagi berkuat kuasa untuk kawasan perairan Samoy, Tiuman, Buguran, Reef South, kawasan perairan Kuching, Labuan dan juga kawasan perairan Sulu. Selain itu juga, amaran laut kategori pertama juga masih lagi dikekalkan untuk kawasan perairan Sandakan di negeri Sabah. Yang mana amaran ini juga dijangkakan berterusan sehingga Sabtu ini, 17 Januari 2015. Sepanjang amaran ini berkuat kuasa adalah berbahaya kepada semua aktiviti pandai dan juga perkapalan, termasuk juga kepada pekerja-pekerja di pelantar minyak. Kita beralih pula ke paparan berikutnya melalui paparan imej radar terkini. Di Semenanjung Malaysia pada ketika ini berada dalam keadaan yang cerah. Keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Namun demikian, hujan di satu dua tempat diramalkan boleh berlaku di kawasan pedalaman melibatkan negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur termasuk juga di kawasan pedalaman di negeri Sembilan. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Dimulakan dengan negeri Sabah pada petang ini secara amnya hujan berserta petir tertumpu di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman. Lain-lain bahagian termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada petang ini berada dalam keadaan yang cerah. Untuk negeri Sarawak pula pada petang ini hujan berserta petir sedang berlaku di sekitar bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan juga Sibu. Manakala hujan sekejap-sekejap kadang-kadang sederhana lebat yang berlaku di sekitar bahagian Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Lain-lain bahagian di negeri Sarawak termasuk juga di kesemua bahagian di negeri Sabah dan juga di wilayah Persekutuan Labuan dijangkakan berada dalam keadaan yang cerah. Sekian saja informasi cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kembali ke Angkasa Puri.